ganar
Universiti Kelantan Malaysia UMK menetapkan sasaran menjadi Universiti Keusahawanan nombor 1 di Malaysia menjelang tahun 2023. Manakala sasaran di peringkat ASEAN dijangka dapat dicapai pada 2026 dan Asia menjelang 2030. Ke arah itu, Naib Chancelornya Profesor Dr. Nur Azizi Ismail berkata pihaknya kini sedang menjalin kerjasama dengan pemain industri di peringkat dalam dan luar negara termasuk China. Saja kita mesti ceraskan ke sana, tapi kita nak jadi mesti ceraskan ke sana yang terunggul di Malaysia, di Asia, dan mungkin satu hari kita jadi. Penekanan turut diberikan dalam kerja berpasukan antara fakulti, institusi dan pengurusan tertinggi. Abang, dah live tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia saya ucapkan kepada warga UMK dan para penonton sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada petang ini. Topik yang akan kita bincangkan pada petang ini ialah platform digital pemacu kejayaan usahawan. Sebelum saya memulakan perbincangan kita, saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Intan Syafiqah binti Mat Yusof, iaitu pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan merupakan moderator kita pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan ahli-ahli panel kita. Bersama saya adalah dua orang ahli panel iaitu Puan Azwin Khalid, iaitu founder of Nizwin Automotive, Takaful Intri dan Zita, dan Cik Siti Syahirah, iaitu Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Usuluddin dan Falsafah dengan kepujian alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Branch Intri.
Apa khabar Puan Azwin? Mic, maaf Puan, mic tak buka. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Cik Intan sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Siti Syairah, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat juga. Alhamdulillah. Bagaimana di tempat tinggal Puan Azwin dengan Cik Siti Syairah? Keadaan baik, cuaca baik? Alhamdulillah, baik sangat. Alhamdulillah. Saya pun dekat Besut, alhamdulillah cuaca sangat baik hari ini. Walaupun Besut dalam keadaan banjir, tapi alhamdulillah cuaca hari ini sangat baik. Okay. Sebelum saya memulakan program kita hari ini, bolehkah saya ingin meminta Puan Azwin dan Cik Siti Syairah untuk kongsikan sedikit tentang diri Puan dan Cik, sebab saya yakin ramai penonton kita pada petang ini tertanya-tanya siapakah Puan Azwin, siapakah Cik Siti Syairah ini. So bolehkah Puan Azwin ceritakan sedikit latar belakang Puan? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, terima kasih banyak Cik Intan dan juga terima kasih pada semua yang sudi menjemput saya petang ni. Okey, nama saya Azwin binti Khalid. Saya adalah seorang founder Nizwin dan selama 14 tahun saya telah berkecimpung di bahagian otomotif dan lebih kurang dalam 4 tahun saya bersama dengan Intri dan juga Zita baru lagi. Okay. So dua cabang sebenarnya berbeza sebab dari otomotif terjun ke bidang perniagaan. Okay, so di sini saya dah guna pakai platform digital sebenarnya. Kan, memang macam kita tahu pada masa sekarang ni kita dah terkenal dengan platform digital. So sebenarnya masa saya di otomotif lagi saya dah guna pakaikan platform digital ni. So maknanya kalau kita tak guna platform digital sekarang ni sangat rugilah. Dan alhamdulillah saya dah full time dengan I dan juga Zita dan perniagaan ni saya dah ada team dan salah seorangnya adalah Cik Syahira lah, team saya juga. Okey, dan tidak macam orang kata daripada bidang lain nak ke perniagaan tu maknanya boleh saja kita belajar. So kalau macam untuk pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan ni pun juga jangan sangka anda seorang pelajar tidak boleh jadi usahawan. Cuma kita perlu belajar, dapat ilmu dan terus buat dan terus bertindak. InsyaAllah pasti berjaya. Cik Siti Syairah, boleh perkenalkan diri sedikit tentang Cik Siti Syairah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cik Intan dan semua penonton-penonton yang menonton live pada petang ni. Okey, nama saya Siti Syahirah binti Muhammad Rafi, merupakan seorang fresh graduate daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, sekarang ni saya membuat perniagaan secara online menggunakan platform digital ni sebagai satu punca pendapatan saya sepanjang daripada saya start graduate sampai hari ni. Saya tak pernah bekerja dekat mana-mana, cuma saya ada kadang-kadang tu ada, cuma lebih kepada bisnes. Dan masa sebelum ni fresh graduate selalu kita mesti nak tunggu kerjaan, minta-minta tapi belum ada rezeki untuk diterima bekerja. Jadi sekarang ni saya ambil keputusan untuk buat bisnes secara full time sebab saya rasa untuk bisnes secara online sekarang ni sangat mudah, sangat peluang dia sangat luas dan sangat hebat lah. Dengan platform digital ni kita boleh buat apa saja. Bayangkan kalau kita bekerja
makan gaji sekarang ni, walaupun fresh graduate, belum tentu kita akan dapat kerja dengan kita punya kelulusan yang kita ada. Daripada pengalaman saya sendiri, setakat ni saya belum lagi dapat diterima apabila saya minta kerja dengan kelulusan yang saya ada. Jadi, bila saya buat bisnes, saya rasa macam boleh pergi jauh. Saya start daripada zaman saya belajar dan saya stay sampai sekarang bisnes ni. Kalau dulu masa belajar saya buat secara part time dan sekarang full time, Alhamdulillah. Okey, itu je. Okey, terima kasih. Jadinya itulah dia Puan Azwin dan Cik Siti Syahirah yang menjadi tanda tanya para penonton sebentar tadi. Okey. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang tajuk yang akan kita bincangkan ini. Platform digital seperti media sosial yang diwujudkan oleh pelbagai pihak yang begitu popular sekali ialah Facebook, Twitter dan Instagram. Perkembangan teknologi digital terkini membawa perubahan dalam perniagaan yang sedia ada dan penciptaan baharu, pengenalan produk dan perkhidmatan baharu serta peningkatan kecakapan proses perniagaan yang akhirnya menjadikan perniagaan lebih berdaya saing. Platform media sosial berkenaan memberi kesan yang begitu besar kepada ramai usahawan muda di negara ini untuk meluaskan lagi jaringan perniagaan mereka sehingga dapat menjana pendapatan yang sungguh besar pada setiap bulan. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, seperti mana yang kita ketahui, platform digital ini banyak memberi manfaat serta kebaikan kepada kita sebagai masyarakat. Pada pendapat Puan Azwin, apakah manfaat ataupun kebaikan yang dapat kita lihat dari sudut positifnya? Dipersilakan Puan Azwin. Okey, terima kasih Cik Intan. Okey, bagaimana kita ketahui sekarang ni, okey, platform digital ni sebenarnya banyak memberi manfaat. Salah satunya ianya adalah mudah untuk kita mempromosikan tak kira apa sahaja perkhidmatan ataupun produk yang kita jual tanpa perlu untuk kita buka kedai ataupun buka booth dekat tempat-tempat public. So sangat mudah dan menjimatkan kos dan menjimatkan masa kita juga sebagai seorang usahawan dan juga bakal pelanggan sebabnya kita berurusan dengan kita ada smartphone saja kita dah boleh berurusan daripada A sampai ke Z. Contohnya daripada permulaan kita nak mulakan transaksi pertama kali tu, kita dah boleh sampai selesaikan sehingga buat pembayaran tu. Hanya tangan. Perlu ada tangan, perlu ada smartphone sebab kita tahu even dekat universiti pun pelajar-pelajar rasanya rata-rata pelajar memang ada kan smartphone. So why not kita ada smartphone tu dan kita guna pakai kan sebaik mungkin. Maknanya kita ada smartphone tapi kita boleh menjana pendapatan. So sangat mudah, so kita tak perlu nak buka booth macam saya dulu kena berpanas, berpeluh, kena hujan semua, kena buka booth, kena bangun awal pagi, angkat barang-barang semua. So zaman sekarang ni masya-Allah sangat-sangat mudah. So sangat-sangat rugi kalau anda di luar sana tak grab peluang ni. Okey, seterusnya saya beralih kepada panel yang kedua. Apa pula pendapat Cik Siti Syahirah? Okey, pada pendapat saya sebagai student, biasanya student ni takut nak buat bisnes. Kenapa? Pertama, mesti malu. Tapi alasan terbesar yang student tak nak buat bisnes ni sebab dia tak cukup modal. Dia tak cukup modal menjadi satu penghalang untuk dia memulakan bisnes. Jadi dengan adanya platform digital marketing ni, dia akan membuatkan seorang pelajar tu tak perlu nak keluarkan modal. Sekarang ni kita tengok dah ada sistem dropship dan agent. Dropship ni kita tahu kita dah tak perlu nak pegang modal, tak perlu nak pegang stok. So bila ada customer nak, agent ataupun stokis saja yang akan uruskan semua tu. Jadi walaupun bergelar sebagai seorang student tak menjadi alasan untuk dia tidak memulakan bisnes dalam era baru ni.
dengan menggunakan platform digital ni, dia akan boleh buat posting di WhatsApp, Facebook, Instagram. So dia akan marketing kita ni akan meluas, satu dunia boleh nampak kita punya posting. Kalau macam dulu secara offline, kita tahulah yang bila kita buka booth, hanya orang yang datang dekat booth tu saja yang akan menjadi kita punya bakal customer kita. Tapi dengan digital ni, digital marketing ni, kita akan siapa saja boleh jadi customer kita. Maksudnya kita dah tak perlu nak fikir tentang ada ke klien yang akan beli dekat aku, ada ke orang nak beli aku punya produk ni, betul tak? Okay, next pada pandangan saya untuk sebagai seorang student ni biasanya dia akan sibuk dengan assignment, dia dah tak ada masa nak pergi COD. So why not dia cuba dengan cara macam ni. Sekarang ni kalau kita tengokkan bisnes dah terlalu banyak orang nak membantu orang. Faham tak? Bila orang nak membantu orang ni, dia akan cari jalan macam mana nak selesaikan masalah orang. Biasa masalah orang untuk memulakan bisnes ni adalah modal. Bila modal menjadi satu masalah utama, banyak syarikat yang dah mula untuk buat perniagaan tanpa modal. Kita ada e-commerce. E-commerce ni sangat membantu. Jadi saya sarankan kalau ada student-student dekat sini yang takut nak mula bisnes sebab dia takut rugi kalau keluarkan modal tiba-tiba tak ada customer beli. So bila ada bisnes tanpa modal ni, dia dah tak perlu takut sebab dia tak ada rugi dekat mana-mana. Itu je daripada saya. Okay, kepada kedua panel kita atas ulasan tersebut. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa platform digital ini adalah penghubung yang sangat mudah untuk kita gunakan dalam urusan perniagaan pada masa kini. Baiklah, sekarang bolehkah saya ingin meminta kepada panel kita untuk berkongsikan sedikit pengalaman dalam menceburi bidang perniagaan ini, perniagaan melalui platform digital ini. Dipersilakan Puan Azwin. Okey, seperti mana yang tadi saya ada sharing sikit daripada pengalaman saya, bermula daripada tahun 2004. Masa tu saya dah mula bekerja di bahagian otomotif dan selama 14 tahun dan saya dah guna pakai platform digital ni walaupun masa zaman dulu tak se-famous zaman sekarang sebab masa zaman dulu tiada Facebook, tiada IG, kita hanya guna pakai email sahaja dan SMS sahaja, okay? Dan juga termasuk takaful selama 14 tahun dan masih ada sekarang, saya masih buat lagi takaful tu dan entry saya dah masih 4 tahun dan zaman sekarang ni memang kita tahulah guna zaman platform tu, platform digital tu. Dan contohnya macam kita ada media sosial. Of course sekarang ni sangat-sangat terkenal Facebook lah. Dan juga untuk anak-anak muda, untuk student kebanyakannya dia ke platform IG, Instagram. Okay. So dari situ banyak sebenarnya kita boleh buat marketing hanya percuma. So sebab ramai orang ingat kita nak buat marketing ni perlu ada duit, perlu ada modal. Sebenarnya tak perlu. Sebab kita dah ada media sosial yang sangat baik, Facebook dan juga Instagram ni, kita hanya perlu live. Kita boleh buat live dan kita sharing apa produk yang kita ada, okay, dan yang penting kita beri manfaat. So setiap produk tu sebenarnya ada manfaatnya untuk orang ramai. So kenapa kita tak nak sharing produk tu kepada orang ramai? Kan? So hanya kita live sahaja di Facebook ataupun Instagram. Dan kalau katalah malu nak live, kita boleh buat short video dan kita boleh post dekat WhatsApp story, Facebook story, Instagram story, banyak sangat story-story. So zaman sekarang ni ramai orang lebih berminat untuk menengok di story-story sebab di story-story hanya berapa minit saja, dalam 1 minit, 2 minit. So masanya sangat cepat dan boleh tengok banyak sangat story, kan?
So kadang-kadang orang dah boring dah dengan tulisan-tulisan copywriting tu, tapi orang lebih gemar sekarang ni tengok gambar dan juga tengok video, dan juga kalau ada buat lagu-lagu. Okay, so kenapa kita tak apply dengan media sosial yang ada sekarang ni, dan sambil tu kita berkongsi manfaat produk yang kita ada ataupun perkhidmatan yang kita ada ni, so lagi cepat pelanggan. Sebab apa, berita sekarang ni kita dah tak perlu tunggu pukul 8 malam. Kalau dulu zaman kita kena tunggu 8 malam untuk tengok berita, untuk tahu apa yang berlaku. So sekarang ni tak perlu, 24 jam berita tu ada dekat tangan kita. So kita hanya klik, buka je smartphone kita, kita dah tahu apa yang berlaku dalam masa berapa minit, berapa saat je kan. So dari situ kita boleh sharekan manfaat produk-produk kita, perkhidmatan kita, dan itu sebenarnya adalah kedai kita. Rata-rata orang tak faham mengatakan kita nak berniaga ni kita perlu buka kedai. Kita kena ada duit yang banyak untuk kita nak ada permis, okey, bangunan. Sebenarnya inilah platform kita, ini adalah kedai kita. Sebenarnya Facebook, Instagram itu adalah kedai kita, kedai online kita, dan kita perlu displaykan diri kita. So kita beritahu okey pukul 8 malam, macam kita pergi kuliah, macam anda semua pergi kuliah ada waktu kan. Okey, even sekarang ni pun tak pergi ke universiti tapi masih beronline. So zaman sekarang nak belajar pun universiti pun dah tak perlu pergi universiti, tapi mudah aja, hanya duduk kat rumah, ada laptop ataupun handphone dan boleh hadir ke kuliah. So sama juga dengan kita berniaga, hanya online saja. So kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat live, kita boleh sharing manfaat produk daripada gambar-gambar, video tu. So sangat mudah dan sangat jimat. Hanya bagi saya hanya keluar modal untuk beli line internet ataupun wifi. Itu saja. So modal dia sangat-sangat rendah berbanding zaman saya dulu. Kalau nak buka tapak booth tu beratus ringgit lah kena keluar modal, ataupun beribu ringgit kena keluar modal. So pelanggan sekarang pun dah tak macam dulu. Pelanggan sekarang pun dia nak mudah dan nak cepat, pantas. So hanya buka je online, apa nak beli, even masa PKP pun beli semua barang pun semua online kan, dah tak perlu nak pergi kedai semua. So buka aja smartphone, apa yang kita nak semua ada. So guna pakailah platform digital ni sebaik mungkin. Okey, itu daripada Puan Azwin. Sekarang marilah kita sama-sama mendengar perkongsian pengalaman dari Cik Siti Syahira. Dipersilakan. Okey. Bercerita tentang pengalaman berniaga melalui platform digital ni, saya ingin berkongsi yang mana saya pun mula dengan bisnes tanpa modal masa saya jadi student. Masa tu pada tahun 2018, saya berada di tahun akhir. Tahun akhir saya buat keputusan untuk berniaga tanpa modal ni. Tu pun saya nampak ada ejen daripada Intri yang dia posting dekat Facebook. Saya nampak iklan tu di Facebook dan saya rasa berminat untuk join sebab dia cakap bisnes tanpa modal. So free, kita tak perlu nak keluar modal apa-apa, kita boleh buat bisnes. So saya start dengan Intri ni, saya start sebagai seorang dropship tanpa modal dan saya posting dekat Facebook, ikut rentak macam mana yang copywriting produk semua tu. Sampai satu masa saya rasa macam tak best lah berniaga, kita tak pegang stok, kita nak tunjuk stok tu dekat customer. Rasa macam tak puas hati tau, tak puas hati. And then saya buat keputusan, saya PM saya punya stokis Puan Azwin ni, saya beritahu saya nak upgrade untuk jadi ejen. Pada tahun 2019, saya upgrade ejen. Masa saya jadi ejen tu, saya mula pegang stok dan masa tu saya start macam rasa lebih yakin bila kita ada stok. So kita nak posting pun kita boleh tangkap gambar, kita boleh bagi tulis dekat Facebook, dekat Instagram yang stok tu ada dengan kita. So dengan cara macam tu akan buatkan customer lagi
percaya, lagi yakin dengan apa yang kita jual tu. Lepas tu perkembangan saya masa jadi ejen tu saya banyak belajar daripada syarikat Intri sendiri macam mana kita nak buat marketing dekat Facebook, dekat Instagram. Masa tu saya baru tahu rupanya kadang-kadang orang ingat posting dekat Facebook tak ada orang PM pun, posting dekat Instagram tak ada orang PM pun. Rupanya masa tu kita buat tanpa ilmu. So bila dah ada ilmu tentang marketing ni, baru saya nampak macam wah bisnes ni boleh pergi jauh. Lepas tu saya mula dengan, saya cerita sikit pengalaman saya dengan Puan Azwin. Dia yang guide saya daripada mula sampai saya jadi brand sekarang. Pertama sekali dia ajar saya untuk ambil gambar dengan produk. Masa tu saya malu nak ambil gambar dengan produk, nak post, malunya aku fikir macam tu. Lepas tu kena paksa kena paksa dengan Puan Azwin, saya pun buat, tak apalah aku follow. Bila kita posting gambar kita dengan produk dekat media sosial, secara tak langsung orang datang cakap produk ni ada lagi ke, nak cubalah, dah lama tengok. Macam orang lagi yakin dengan kita. So lepas tu Puan Azwin ni suruh saya buat video lagilah saya malu sebab kita kena bercakap dekat dalam video tu kan. Tapi permulaan saya buat video tentang produk tanpa ada muka sendiri. So kita nampak nampak produk saja dan dengan suara saja. Tapi lama-lama saya rasa macam try lah buat dengan muka sendiri. Dan lepas saya buat video dengan ada muka sendiri, penerangan daripada diri sendiri, kita akan rasa macam lagi yakin lah, lagi shock, lagi best, lagi nak buat. And last, Alhamdulillah dah sekarang ni saya dah boleh buat video, post dekat Instagram, post dekat Facebook, dan saya start dapat tarik dapat tarik golongan muda macam saya yang sebaya kawan-kawan untuk buat bisnes ni juga. Dan sekarang ni saya dah masa PKP saya upgrade untuk jadi branch. Makna kata di sini branch ni dia akan ada ejen di bawah dia, dan sekarang ni saya dah ada 15 orang ejen, Alhamdulillah. Dan saya upgrade jadi branch ni masa PKP. Masa PKP pula boleh upgrade jadi branch, daripada ejen boleh jadi branch pula. Tapi pada saya punya pendapat, sebenarnya masa PKP tu tak menjadi penghalang untuk kita buat ini secara berterusan. Dan saya boleh ceritakan yang sales saya paling tinggi masa PKP 1. Masa tu semua orang duduk di dalam rumah. Kita pun macam, boleh ke jual, orang takut nak beli barang kan. Tapi sebenarnya tak ada, kita jangan fikir apa yang tak berlaku lagi. Buat je, cuba dan cuba. Dan sekarang ni Alhamdulillah saya dah boleh bina team, dan sekarang ni Intri dah start buat e-commerce yang dia membantu siapa saya yang tak ada modal untuk berniaga dengan Intri. So saya rasa macam ini sangat business ni sebab saya rasa saya boleh cari lagi ramai ejen tanpa saya perlu keluarkan modal yang tinggi. Kalau macam sebelum ni saya kena keluarkan modal yang tinggi, kadang-kadang tak cukup duit modal. Tapi setiap bulan saya cuba tambah sikit-sikit daripada hasil jualan tu, dan Alhamdulillah sekarang ni saya rasa okey lah, cuba untuk improvekan lagi perniagaan saya. Terima kasih pada kedua panel kita atas perkongsian pengalaman mereka dalam menceburi bidang perniagaan melalui platform digital sebentar tadi. Bolehkah saya meminta Puan Azwin untuk kongsikan sedikit cabaran semasa menceburi bidang perniagaan melalui platform digital ini? Contohnya cabaran dari segi modal, mendapatkan pelanggan ataupun sebagainya. Bolehkah Puan Azwin untuk menceritakan? Okey. Untuk cabaran semasa menceburi perniagaan ni melalui platform digital. Okey. Nak dapatkan pelanggan. Okey, sebenarnya kalau
kalau bukan platform digital pun sebenarnya ada je cabaran, bukan sahaja kita nak kata platform digital ni je cabaran, sebenarnya apa sahaja yang kita buat ada sahaja cabaran. Namun bagi saya cabaran tu sebenarnya mengajar saya lebih matang dan lebih macam bagaimana kita nak selesaikan cabaran tu. So kita berfikir dan kita cari plan, sebab sebenarnya kita ada plan A, plan B, plan C. So kalau plan A ni tak jadi, kita akan cepat-cepat pergi ke plan B. So kita jangan cepat panik. Sedangkan macam kita baru je posting dekat Facebook, kita tunggu, alamak tak ada pun orang like, tak ada pun orang nak WhatsApp, tak ada pun orang nak contact kita kan. So kita dah give up. Cuba bayangkan kita baru je mulakan dan kita terus nak give up. Kan. So setiap apa yang kita lakukan tu pasti sebenarnya kita kena sabar. Yang paling-paling kita kena kuat tu kena sabarlah. Bukannya macam kita post saja terus magic datang beribu-ribu kotak orang order kan. So sebenarnya setiap cabaran tu sebenarnya bagus, sebab setiap cabaran tu kita belajar supaya lebih baik dan kita perlu ada guru, kita perlu ada guru, mentor untuk kita nak belajar untuk lebih tinggi lah. So kalau kata macam kita baru mula ni, so kalau kita tak ada guru, itu yang macam orang kata kita tak tahu nak buat apa. So kita nak post dekat Facebook, cara dia pun tak tahu. Even macam tadi Syahira dah terangkan, rupanya ada teknik-teknik dia macam mana kita nak post gambar. Even post gambar pun ada teknik dia untuk supaya orang tengok gambar tu menarik, tertarik dan terus back in duit. Macam tu kan. So ada cara. So macam cabaran banyak je sebenarnya. Dari segi ada yang kena blog Facebook, ada yang kena pernah saya pernah, bukan blog lah tapi macam Facebook dia lock dalam seminggu. So cuba bayangkan kalau macam seminggu kita tak boleh nak post kan. So kita kena belajar lah juga apa yang tak boleh kita nak post dekat Facebook tu. Sebab dulu kita tak tahu, kita ingat semua gambar kita boleh post, semua copywriting kita boleh post. Tapi sebenarnya ada benda-benda yang tak boleh kita post dekat Facebook. Sebab bila kita post yang benda yang tak dibenarkan, itu yang mengakibatkan kita punya Facebook kena block. So kalau block seminggu tu alhamdulillah. Tapi ada juga yang kena block terus tu, sakitlah, kena buat balik Facebook baru kan. So macam untuk pelajar-pelajar yang baru nak mula berniaga, mungkin ada dalam ni dah juga menjadi usahawan, tapi bagi saya jangan cepat putus asa. Cari guru, cari mentor, cari leader untuk guide you, supaya you buat tu betul. Dan macam sekarang ni kita ada platform yang terbaru, tak perlu keluar modal. Kalau macam dulu rata-rata kalau nak berniaga kena ada modal. Kalau kata tak ada modal tu kita panggil dropship. Tapi sekarang ni kita dah tak panggil dropship, sebab kita ada sistem baru, platform digital juga. Dan macam untuk online ni kena berhati-hati jugalah, sebab kita kena bagi kepercayaan. Kita kena bagi kepercayaan pada orang di luar sana. Dan yang penting niat kita lah. Niat kita ni kita nak berniaga sebab apa. First yang paling penting kita kena jaga niat kita. Kalau kita salah niat, so hati-hatilah. Dan yang kedua, kita kena beri kepercayaan pada orang ramai, sebab dekat orang luar ni, media sosial ni, kita ada yang tak kenal. So bagaimana cara kita nak bagi kepercayaan pada orang ramai supaya mereka tertarik dengan produk kita dan juga tertarik nak beli dengan kita. So ada cara, dan bukannya kita cara nak menjual, sebab kadang-kadang orang tak suka dengan cara teknik menjual, memaksa ni orang tak suka. So ada cara, nanti kita akan guide siapa yang berminat kan, kita guide hanya dari perkongsian tu aja.
orang dah jatuh cinta, bukannya jatuh cinta dengan produk kita, jatuh cinta dengan kita, tapi bukan jatuh cinta nak bercinta lah, itu nak bagi contoh, okay, untuk dapatkan kepercayaan kita. Sebab orang ramai rata-rata di media sosial ada yang pernah macam kena tipu, kena scam, so orang dah takut, okay. Tapi macam tadilah saya kata, yang penting niat kita betul, dan juga kita kena beri kepercayaan pada orang ramai dekat luar sana yang produk kita ni atau perkhidmatan kita ni betul-betul bagus, dan juga kita serve pelanggan-pelanggan kat luar sana, kita punya customer, prospek kita dengan baiklah, okay. Dan nanti sekejap lagi saya akan sharing tentang yang apa saya akan offer untuk yang tanpa modal ni. So kita boleh bagi kat Syahira lah apa cabaran dia pula. Okey, terima kasih. Apakah pula cabaran yang dihadapi oleh Cik Siti Syahira? Bolehkah kongsikan sedikit kepada para penonton? Okey, cabaran. Okey, kebanyakan cabaran ni semua peniaga-peniaga online ni dia akan menghadapi cabaran yang sama macam mana yang diceritakan oleh Puan Azwin tu. Boleh dikatakan cabaran yang sama juga yang saya alami. Cuma kita ni sebagai apa saja kita nak buat, apa saja cabaran yang kita hadapi tu kita kena cari je. Kena kreatif untuk cari penyelesaian daripada cabaran apa yang kita hadapi. Dan daripada cabaran-cabaran ni lah yang sebenarnya mengajarkan kita pengalaman yang menyebabkan kita boleh memajukan lagi bisnes yang kita buat tu. Okey, saya tambah sikit cabaran lagi. Yang mana cabaran bila kita berniaga dalam platform digital ni adalah persaingan yang ramai. Persaingan yang ramai ni, contoh macam saya jual suplemen minda daripada Intri. Kalau customer nak beli suplemen minda ni, dia just search suplemen minda, akan keluar macam-macam produk suplemen minda, bukan hanya dari Intri saja. Jadi kita sebagai seorang pelajar ni ataupun sebagai seorang peniaga online ni, kita kena belajar untuk cari macam mana kita nak berniaga menampakkan kita ni lain daripada orang lain, menampakkan kita ni special daripada peniaga-peniaga lain. So kita kena kreatif cari jalan tu. Yang tu adalah satu cabaran. Kalau kita tak kreatif, kita akan tenggelam dalam ramai-ramai pesaing kita tu. Okay, next cabaran yang saya hadapi lah selama saya buat bisnes ni, modal lah. Sebab saya ni mula dengan student, memang saya mula dengan tanpa modal, saya tak ada modal sikit pun. And then bila saya dah, tapi orang kata macam bila kita berniaga tanpa modal, kita cuba, kita kumpul sikit-sikit modal sampai kita ada modal. Bila saya daftar agent dulu, maknanya saya dah ada modal lah. So Alhamdulillah lah. Orang kata cabaran-cabaran tu sebenarnya buatkan kita lebih boleh pergi jauh. Okay. Satu lagi saya nak pesan, ada satu pepatah yang mana bila kita nak senang, bukan senang untuk senang, bukan susah untuk susah. Jadi orang yang senang, dia bukan satu proses yang senang. Okay. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada kedua panel kita atas perkongsian tersebut. Sekarang kita tahu bahawa setiap apa yang hendak kita lakukan atau ceburi akan ada cabarannya yang tersendiri, dan bagaimana cara kita untuk lawan dan atasi cabaran tersebut. Pada pendapat saya, kita haruslah yakin dengan diri kita bahawa setiap cabaran atau dugaan yang kita hadapi mesti ada jalan penyelesaian, dan semua itu datang daripada kekuatan diri kita sendiri. Sebelum saya akhiri majlis kita pada petang ini, bolehkah saya meminta kepada panel kita untuk memberikan sedikit nasihat kepada anak-anak muda zaman sekarang yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan melalui platform digital ini. Dipersilakan Puan Azwin. Okey. Nasihat saya kalau kita nak berniaga ni, yang penting jangan malu.
Kan kadang-kadang orang nak berniaga tapi dia kata malulah nak letak gambar, nak ambil gambar dengan produk pun malu. Saya pun tak tahulah. Saya kadang-kadang pelik juga nak berniaga tapi malu, nak selfie dengan produk pun malu. Macam mana tu? Kan. So jangan malu. Buanglah sikap malu tu. Okey, sebab kalau malu, siapa yang rugi kan? Okey. So kalau nak berniaga tu jangan malu. Untuk gunakan media sosial, sebab kalau kita tak guna sebaik mungkin media sosial ni, so macam tadilah sangat rugi. Orang lain dah guna pakai media sosial ni tapi kita hanya lihat sahaja kan. So contoh macam FB Live, daripada kita FB Live yang bukan-bukan, why not kita have FB Live kongsi manfaat pada ramai orang, dan salah satu kita orang beli, kita dapat untung. Of course, kita berniaga mesti nak untung. Dan yang paling penting, sebenarnya kita nak saham akhirat. Kalau dulu saya ni berniaga, kita fikir nak untung saja. Tapi sekarang ni, kita ada bonus lagi satu sebab kita share manfaat produk yang kita ada, servis yang kita ada ni, sebab ianya asbab produk kita kita beri manfaat pada orang, dan juga mereka dapat ubah hidup mereka, ataupun daripada mereka sakit mereka dapat pulih, sembuh. So dengan asbab dengan asbab produk yang mereka guna pakai tu, so kita pun dapat saham akhirat. Kita tak nak ke saham akhirat kan? So kita dapat dua. Kita dapat untung, kita dapat saham akhirat sebab kita kongsi manfaat produk atau servis yang kita ada ni orang ramai. Dan itu barulah kita dapat customer. Okay, dari kita share sahaja. Kita share sahaja manfaat produk tu atau servis tu, dan bila orang lihat kita live ataupun kita video kita, copywriting kita ke, so orang sebenarnya orang tu tengah mencari, tak tahu. Kadang-kadang orang tu dia bukan mencari tapi dia mencari untuk kawan dia ataupun untuk mak ayah dia. So kita dah dapat bantu mereka. Okay, itu nasihat saya, jangan malu. Lepas tu selalu saya share dengan tim saya, kena kental. Kita nak berniaga ni jangan malu, emosi, mental, fizikal kena kental. So jangan sikit-sikit emosi, sikit-sikit dah down, sikit-sikit fizikal kita tak kuat. Tak boleh. Kita kena harungi. Dari segi apa cabarannya, just kita cakap dengan Allah, yang cabaran datang ni adalah sebenarnya bungkusan rezeki yang Allah sedang berikan dekat kita. Bungkusan rezeki yang lebih baik, yang lebih mewah untuk kita. So maknanya setiap cabaran tu kita kena terima. Kita terima. That means setiap cabaran jangan kita kata, apa ni? Kenapa je macam ni? Kenapa customer tak beli? Kenapa kita posting tak menjadi? No. Sebab kena ingat, setiap apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, itu adalah doa kita. Okay, so kita kena fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, rasa yang baik-baik. Sebab itu semua adalah doa. Okay. Dan lastly, saya nak sharing juga pada yang menonton live petani, especially kita faham ramai pelajar-pelajar sekarang ni, okay, yang tengah cari side income, okay, sebab mungkin kesian dengan mak ayah, kena tanggung pembelajaran ataupun mungkin untuk dapatkan PTPTN, sebab setahu saya PTPTN sekarang ni pun bukan senang untuk dapat, macam zaman dulu. Even macam saya belajar dekat universiti pun, masa PKP, bukan masa PKP, masa dia masuk universiti janjikan dapat PTPTN. Okay, sorry, PTPTN. Namun sampai sekarang tak muncul-muncul PTPTN tu. Okay, so
saya nak bantu pelajar-pelajar, okay, dari segi mungkin nak bantu mak ayah ataupun nak bantu untuk dapatkan duit, walaupun mungkin anda dekat luar tu tak ada disponsor PTPTN ataupun beasiswa ke apa, okay, pun kadang-kadang ada PTPN tapi tak cukup. Okey, rata-rata pelajar kata tak cukup dengan hanya bergantung pada duit PTPTN tu. Dan mungkin anda dekat luar sana tidak tahu bagaimana cara berniaga sebab kebanyakannya dekat luar sana tu perlukan modal. Perlukan pegang stok dan kena post barang. Sebab pengalaman saya dulu masa bisnes lama saya ada team student di Johor. Okey, di Johor, dan dia kata dia tak boleh nak teruskan bisnes tu sebab alasannya warden dah marah, tak bagi dia berniaga dan juga tak bagi stok sampai dekat dia punya tempat tinggal, sampai begitu sekali. So macam sekarang ni dah tak perlu dah. So untuk student tak perlu nak pening kepala pegang stok, tak perlu nak pening kepala ada modal ke tak ataupun nak post barang ke tak perlu. So hari ini saya nak berikan satu platform yang mana kami macam saya dan juga Cik Syahira, okay, akan berikan percuma, okay, percuma e-commerce ni, iaitu website ni percuma kita bagi, yang harganya sebenarnya rata-rata orang luar sana tahu harga website ni sangat mahal, perlu keluarkan beribu ringgit kalau nak website tu. Tapi kita hanya bagi free pada yang join live petang ni, okay. Dan kita nak bantu anda semua tanpa modal. Best ke? Best sangat. Okay. Dan bukan setakat tanpa modal dan tak perlu pegang stok. Dan ia ni bukan dropship. Macam Syahira dulu dia jadi dropship, tapi kita bukan dropship. Dan anda akan dapat profit yang sama dengan orang yang ada modal. Best kan? Dah lah tak perlu keluar modal. Tapi profit dapat sama macam orang yang keluar modal. So saya cuma nak bagi pada orang yang ada dalam ni, yang menonton live petang ni. Dan kalau anda nak boleh WhatsApp nombor saya 012-392-929, boleh sertakan nama dan email. So nanti kita akan beri keterangan selanjutnya, ataupun nanti Syahira boleh share juga nombor telefon Syahira. So terima kasih banyak-banyak Cik Intan. Moga perkongsian saya petang ni dapat beri manfaat pada yang menonton ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu dia daripada Puan Azwin. Apa pula nasihat yang ingin disampaikan oleh Cik Siti Syahira kepada anak muda di luar sana? Okey. Cik Siti Syahira? Okey, nasihat saya untuk semua pelajar ataupun pemuda-pemuda yang tonton live ni, terutamanya yang masih student atau fresh graduate, nasihat saya kat sini, saya sebagai fresh graduate yang mana saya belum mendapat pekerjaan dan terbukti memang nak dapat pekerjaan tetap dan ikut kelulusan kita tu sangat susah, terutamanya yang ada degree, dan kebanyakan kawan-kawan saya sendiri pun macam tu. Kalau ada yang dah dapat kerja pun mesti yang under kelulusan SPM. Walaupun dia ada degree, hanya dapat kerja dalam SPM ataupun diploma macam tu. Jadi kat sini saya nasihatkan, walaupun anda semua belum habis belajar lagi, mulalah berniaga daripada student. Sebab masa student ni kita belum ada komitmen lagi. Belum ada komitmen, kita boleh cuba mana-mana saja bisnes yang kita rasa kita boleh pergi ke bisnes tu, ikut je. Dan masa dalam tempoh belajar ni kita boleh buat pilihan. Mana tahu rezeki kita dekat bidang berniaga ni membuatkan selepas kita habis belajar nanti, selepas graduate nanti kita rasa macam nak buat secara full time,
Sebab itu pengalaman saya sendiri bila saya rasa macam um, buat-buat berniaga, lepas tu nak minta kerja tak dapat, tapi bila berniaga sentiasa ada income setiap bulan, dan why not saya cuba untuk berniaga secara full time, dan sampai sekarang saya berniaga secara full time. Jadi saya nasihatkan dekat adik-adik lah kot, semua student kan. Jadi cubalah untuk ambil peluang platform digital yang ada ni, ambil peluang untuk buat bisnes tanpa modal. Sekarang ni macam yang Puan Azwin bagi tahu tadi, daripada syarikat Intri memang nak membantu student dan siapa saja yang tak bekerja ni dan tak mampu untuk mulakan perniagaan yang bermodal besar, cuba untuk join, dan tak ada siapa-siapa yang rugi pun untuk join secara percuma ni. Okay, kalau ada student-student yang cuba nak berminat untuk join e-commerce daripada syarikat Intri, boleh WhatsApp dengan saya, nombor 0135858409. Saya ulang 0135858409. Okey, sedikit nasihat lah. Macam Puan Azwin cakap tadi, sebagai pelajar kita mesti nak cari side income supaya kita dapat bantu family. Daripada pengalaman saya sendiri, bila saya belajar dan saya ada side income, selama 3 tahun saya belajar, saya tak pernah minta duit daripada mak ayah saya. Walaupun PTPTN tu cukup-cukup makan je. Kalau ada penambahan lain yang kena bayar dekat universiti tu, saya pakai duit daripada saya berniaga. Saya pernah berniaga sebelum ni. Sebelum saya join Intri, saya berniaga secara offline. Saya jual kek dekat universiti. Tapi memandangkan sekarang ni zaman COVID, dan kita tak boleh nak buat perniagaan secara offline, ambil peluang perniaga secara platform digital ni. Jadi siapa-siapa yang nak kontak berminat untuk berniaga dengan Intri, boleh PM kami lah. Okay. Okey, terima kasih atas nasihat yang sungguh bermakna itu. Jadi para penonton sekalian, ambillah peluang ini untuk menghubungi Puan Azwin dan Cik Siti Syairah untuk join program Intri. Free ya, bukannya mudah nak dapat peluang macam ni. Jadi para penonton petang ini sangat bertuah kerana Puan Azwin dan Cik Siti Syairah bagi peluang free macam ni. Pakat-pakat rebutlah peluang ni. Jadi saya mengharapkan agar anak muda di luar sana yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan melalui platform ini untuk terus bersemangat, dan insya-Allah saya doakan agar semua anak muda di Malaysia berjaya suatu hari nanti. Sebelum saya menamatkan program kita ini, saya ingin memberi sedikit ruang kepada ahli panel kita untuk mempromosikan tentang produk mereka dan bagaimana untuk mendapatkan produk tersebut. Dipersilakan Puan Azwin. Okay, seperti mana untuk pelajar kalau kata nak dapatkan produk Intri, kita ada pelbagai produk Intri ni, ada minuman, bukan setakat suplemen, okay, sebab student pun kena consume suplemen kan untuk belajar, okay. So salah satunya ini kotak lama ni. Yang ni kotak lama, okay. So ini produk Intri dan ada yang nak jana pendapatan, so jangan malu-malu, okay. So peluang yang ada ni cepat-cepat grab, sebab kadang-kadang peluang ni tak datang banyak kali. Sebab sebelum ni peluang ni datang perlu keluar modal. So untuk hari ni memang kita berikan percuma untuk pelajar-pelajar, okay. Sebab kita memang nak bantu pelajar-pelajar untuk dapat bantu keluarga juga dan dapat bantu diri sendiri. InsyaAllah sebab kita dah nak start sistem baru, new chapter, so kita dah nak mulakan tahun baru juga, so janganlah lepaskan peluang ni. So macam tadi boleh terus contact saya, nombor WhatsApp 012-392-3929. So nanti saya akan bagi dekat tim saya juga. Salah seorang tim saya adalah Syahira lah. So insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan lagi sekali.
Cik Siti Syairah ada nak kongsikan bagaimana nak berhubung dengan Cik untuk dapatkan produk entry? Okey, produk entry sama je macam yang diterangkan. Dan sekarang ni kami ada produk minuman yang mana hot item daripada entry. Produk minuman. Okey, kami ada dalam 3 bentuk. Dalam bentuk sachet sekilo macam ni, dalam bentuk sachet dan juga ready to drink. Yang ni dia macam air tin, kita boleh minum terus. So yang ni memang hot item. X3C, minuman coklat X3C. Okey, ni hot item yang mana banyak sangat student yang ambil peluang untuk jual produk minuman. Sebab produk minuman ni kita tahu dia bila minum habis. So orang akan cepat repeat order. Kalau customer beli yang kilo pun setiap bulan dia akan repeat. So bila kita jual produk yang repeat ni, dia akan rasa best. Bila kita cari, kita akan belajar macam mana nak dapatkan customer. Sampai satu masa kita dah tak perlu nak cari customer, kita hanya tunggu customer repeat order daripada kita je. So siapa yang betul-betul berminat nak join dengan kami, bolehlah message dengan saya ataupun Puan Azwin. Nombor WhatsApp saya 0135858409. Saya ulang 0135858409. Okey. Okey, terima kasih. Jadi yang mana nak dapatkan produk entry, bolehlah hubungi Puan Azwin dan Cik Siti Syairah melalui mesej yang nombor yang diberikan sebentar tadi. Okay. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua ahli panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing dalam isu yang kita bincangkan pada petang ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Jadi sebelum saya akhiri majlis kita pada petang ini, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat daripada saya. Jika tidak dipecah ruyung, di mana boleh mencapai sagu. Yang membawa maksud, kita perlu berusaha membuat sesuatu, bersusah payah dahulu sebelum mencapai sesuatu kejayaan, kerana jangan sekadar merungut, mengharap atau menyumpah kerana ia tidak membawa ke mana. Jadi saya sudahi program kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Azwin dan Cik Siti Syairah. Sama-sama. Okey, tepuk sikit tangan. Okey, good job, kumpulan 5. Kalau tengok dekat WhatsApp, total kumpulan 5. Ya. Ada 37 view. Okay, not bad. Alright, ada apa kot? Siapa yang saya highlight tadi tu adalah something special sikit sebab main fokus kan. Walaupun Ikhwan ni muka dah toya gila, muka ngantuk gila. Akilah pun okey tadi. Riana masuk. So, kita jumpa balik minggu depan. Berapa bulan? Minggu depan 15.1 betul? 15.1 ke berapa? Okey.
Okey. Tak apa, kita share dalam group nanti. Okey? Alright. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Jom. Sembayang dulu. Keluar kabut lah.